Selamat bertemu kembali untuk siri DVET course series yang disampaikan oleh saya, Muhammad Azwan. I'm Dr. Muhammad Azwan from Universiti Putra Malaysia, Department of Science and Technical Education, Faculty of Educational Studies. Okay, untuk siri kali ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan nominal data. Let me share with you. Right? Yes, this is nominal data. Okay, nominal data. So nominal data ni untuk bagi untuk pengkaji ataupun pelajar dalam bidang pendidikan, mereka sudah tahulah apa itu nominal data ataupun some textbook or some researchers prefer call it categorical data. Okay. So this is a little bit explanation about the data. So basically in educational research, we have 4 types of data. First, we call it nominal or categorical, and then we have an ordinal, and then we have interval, and then we have ratio. Okay, so you can find out the details of these types of data in the previous my other videos. Okay, so now I just want to share with you the how to analyze the data. Okay, let's go. I want to share with you the. Let's say I have a instrument. Okay, this is the instrument. So let's say the categorical data ni boleh dikatakan dalam bidang ataupun nominal data ni adalah berkisar soalan ataupun item dalam survey, dalam questionnaire yang dalam bahagian demografi biasanya, tapi tidak selalunya tidak selalunya. Contoh-contoh soalan macam like gender, boys or girls, and then some of them sometimes we ask questions about monthly family salary and salary, family income, and then sometimes in this example, uh, so from the survey we ask about the who influence students to choose culinary arts. Contohnya, tapi yang menurut anda memilih bidang seni kulineri. Contoh-contoh soalan yang dalam berbentuk kategori ataupun nominal. Okay. So anda boleh tengoklah atau sesuaikan dengan soalan lain. Ini adalah contoh yang saya buat dalam tutorial ni atau dalam siri ni berkenaan dengan survey ini ataupun questionnaire ni. Okay. Tengok sini saya ada beberapa item dan saya dah masukkan datanya. Okay, this is data dia. Kita ada jantina tadi kan. Seperti jantina, gender, what's younger, and then family income, so on. Sampai 10 item. Kalau tengok sini, yes, 10 item. Yes. And then all the data lah. Data dia kalau tengok sini, saya dah masukkan. Dah ada kat sini. So, kita ni, siri ni, tutorial ni, video ni, saya akan tunjukkan cara untuk menganalisis. Okay, pertama sekali kita nak tengok dia punya categorical data ni, biasanya kita akan report dia sama ada percentage frequency and percentage. Itu that's normal lah. Okay. So we go to the analyze. Okay, kita ada screen. Okay. Now I change to. So this is the data from the gender, family income, and the rest. See, all the response feedback from the questionnaire has been recorded, telah dimasukkan lebih awal, dan saya hanya menunjukkan cara awak memilih, cara pelajar memilih analisisnya. Okey, pertama kalau kita nak analisis kategori ataupun elemen data ni, biasanya kita akan report ataupun melaporkan
percentage ataupun sebelum tu kita buat frekuensi lah, kekerapan dia dan peratusan dia. Cara nak menggunakannya macam ni, kita pergi ke analyze, kita akan pilih frekuensi. Kadang-kadang ada orang pilih deskriptif pun boleh juga, tapi biasanya kita pilih frekuensi Di sini kita akan masukkan sebelah kiri ni adalah senarai variable yang ada dalam file ni dalam questionnaire ni, dan saya dah masuk awal-awal semua ni. Kalau tengok sini semua yang ada logo ni adalah nominal data, kategori data. Kalau yang macam ada ruler ni, this is ratio data. Kita buka sini tulis scale So kat sini contoh saya nak analisis jantina tu, saya klik jantina, klik arrow and then go statistics. Saya akan klik, saya nak cari ni lah for the mean, median perlu mean, standard deviation biasanya. Kalau nak pilih median lah. Kalau ada orang nak quartile lah. Tapi untuk kategori data biasanya kita akan nak cari mean, standard deviation, minimum, maximum. I think that's it. Okay. Tekan continue. Lepas tu yang ni tak ada apa. Kalau awak nak declare sebagai terus pada ni, baca pun boleh juga. Kalau tak nak pun tak apa. Kalau saya nak keluar dia pie chart terus. Okay. Format kat sini just susunan organize data tu Saya menurut dia naik ke tak apa. Kalau klik pun tak perlu klik kat sini dan okay. Kalau tengok kat sini dia analisis item jantina tadi kan. Jantina, gender, then we got the mean berapa, deviation dia minimum, maximum. Kalau kat sini kita punya ni lah, kita punya frekuensi kita dapat frekuensi lah. Tapi yang ni tak berapa kita tak gunakan, yang kita gunakan ini. Frekuensi berapa? 66, bilangan 66 lelaki, 132 orang perempuan. Jumlah 198. Dan ni percentage dia, 33%, 100%. Dan ni rajah yang dia dah create untuk kita lah. So dalam SPSS ni, rajah dia, pilihan rajah dia, reka bentuk rajah ataupun jadual semua dia agak terhad lah. Kalau pelajar-pelajar nak menggunakan rajah yang lebih menarik, dia punya design reka bentuk lebih menarik, warna lebih menarik, awak boleh copy saja jadual ni, maklumat dalam jadual ni, pindah ke dalam Excel dan boleh buat dalam carta ataupun graf yang lebih menarik lah, bergantung pada pilihan masing-masing. So, kalau yang macam ni, biasanya dah cukup kita maklumat ni. Tapi kita jangan copy straight dalam kita punya dissertation ataupun thesis ataupun laporan kita. Kita biasanya dalam academic report ataupun penulisan akademik, kita akan report yang penting je lah kat sini. Contoh kat sini, kita buat jadual. Lelaki, perempuan. Okay, perempuan. So, ini frekuensi. Dia punya kekerapan. Ini percentage dia. So, kat sini awak ambil yang ni je lah. 66, 132. 66, 132. So, kat tu percentage dia yang ni. 33.3. Ini 100. Yes. Dan total. Total berapa? So, yang ni kita yang penting-penting lah ataupun cara kita report, laporkan dapatan kita dalam bentuk format. Biasanya format RPA lah. Ini 100. Ini bukan 100. Ini bukan 66. Ini adalah 66.7. Ini di mana 100. So, total 100. So, biasanya format lebih kurang macam ni lah. Tapi awak kena buat nicely ataupun dengan baik dalam dokumen file Word lah kan. Dan ni cara dia lah. Kalau nak tengok ni. Dan sekejap ni. Kita buat dulu ni. Okay.
Itu kalau dapat ni lah, kalau kita nak tengok analisis yang bahagian lain, kita boleh buat lain lah. Tapi kalau nak buat semua sekali pun boleh juga. Buat serentak kan. Kita frekuensi tadi, kita masukkan semua sekali. Kita klik yang nominal data tadi, semua klik semua. Yang ni dia kita teruskan dengan ketetapan yang sama, setting yang sama. Okey. Itu dia akan keluar yang lain sekali lah. Daripada untuk jantina berapa, pendapatan berapa, influence berapa, ilmu apa, semua yang lain-lain. Jadual dia punya rajah dia pun ada lah. Dia punya syarta pun ada juga. Syarta file dia kan. File. Okay, ni semua ada. Nak ambil kopi pun boleh juga. Tekan macam-macam lah kopi dan paste dalam file dokumen Word awak. Tapi kalau nak buat dalam rajah yang lebih menarik, carta yang lebih menarik, mungkin variasi warna dia lebih menarik, mungkin boleh copy data ni dalam Excel dan gunakan nombor-nombor di sini untuk create, untuk buat carta ataupun graf yang baru. Okay. So kalau tengok sini adalah setiap ni. Jadi dia punya untuk keseluruhan dia poolkan semua. Tapi yang ni satu-satu lah untuk jantina, satu untuk pendapatan, frekuensi berapa, percentage dia berapa, semua. Dan sama sekali yang lain. Okay. Okay, saya rasa pretty much I cover untuk semua yang kita perlu, yang pelajar perlu buat lah untuk bahagian ni untuk analisis ataupun menganalisis dapatan data, nominal data nominal data. Untuk jenis interpretation, awak boleh terangkanlah salah satu mengenai data tu, contoh 66% mewakili pelajar perempuan dan untuk apa, dalam kes apa, okey tu dan seterusnya. Okey, saya rasa itu saja. Assalamualaikum.